Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Puan Hartini. Pada kali ini, kumpulan kami telah memilih tamadun Cina sebagai tamadun awal untuk dibincangkan mengenai kehebatan peperangan dan pertahanan dalam melaksanakan penjelajahan dan juga penerokaan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Aizah Safi binti Azhar, yang kedua Muhammad Hazib bin Zakaria dan yang ketiga Anis Atirah Nasha binti Muhammad Hamdi. Terlebih dahulu, berikut merupakan peta dalam tamadun Cina. Seterusnya, saya akan memulakan perbincangan ini dengan menerangkan sedikit mengenai pengenalan kepada tamadun Cina. Jadi yang pertama, tamadun Cina adalah merupakan salah sebuah tamadun tertua di dunia. Tamadun ini dibina dan diperkembangkan selama 4,000 tahun dan telah membawa kepada kegemilangan dalam beberapa bidang seperti bidang pentadbiran, bidang falsafah, bidang sastra, bidang unsur moral, bidang penciptaan dan juga bidang sains. Tamadun awal Cina juga telah wujud di lembah sungai Huangpu seperti yang gambar di bawah tu adalah lembah sungai Huangpu ataupun dikenali sebagai lembah sungai kuning. Ia disebut sebagai sungai kuning disebabkan sungai tersebut membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Tamadun ini muncul di lembah sungai kuning disebabkan kesuburan tanah yang membolehkan manusia terus menjalankan aktiviti kehidupan mereka di situ. Jadi penduduk Cina ini telah mendirikan perkampungan tetap dan mendirikan kerajaan yang mempunyai sistem ekonomi dan struktur masyarakat yang kompleks. Kegemilangan ini telah membawa kepada kemajuan dan kemakmuran kepada tamadun ini serta memberikan sumbangan kepada kehidupan masyarakat di dunia pada hari ini. Tamadun Cina ini juga sama dengan tamadun-tamadun lain iaitu seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun India dan tamadun Greek. Walaupun kemunculan tamadun Cina tidak sama, namun pencapaiannya adalah setanding dengan tamadun-tamadun tua yang tadi. Jadi sebagai contoh, pembinaan tembok besar Cina adalah merupakan salah satu daripada 7 benda ajaib di dunia. Jadi tembok besar Cina ni adalah seiring dengan piramid di Mesir, taman bergantung Babylon di Iraj dan juga Taj Mahal di India. Jadi seterusnya, tamadun Cina ni boleh dibahagikan kepada beberapa tahap iaitu tahap pembinaan, perkembangan dan juga kejatuhan. Namun tahap-tahap ini bukanlah satu yang selalu mencapai zaman kegemilangan, tapi tahap-tahap ini adalah merupakan arus perubahan masa yang membantu kepada ketahanan tamadun Cina untuk jadi yang kepada yang lebih gemilang. Seterusnya, saya akan menerangkan pula mengenai tahap pembinaan, tahap perkembangan dan tahap kejatuhan tamadun Cina. Jadi yang pertama adalah tahap zaman pembinaan. Zaman pembinaan ini adalah tahap terawal pembinaan tamadun Cina. Tahap peringkat ini muncul kerajaan-kerajaan yang bersilih ganti iaitu seperti dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin dan dinasti Han. Tahap pembinaan ini adalah penting dengan kemunculan satu sistem politik monarki dan era feudalism. Selain itu, zaman pembinaan ini juga dikenali sebagai zaman berperang ataupun zaman musim luruh dan musim bunga. Peperangan dapat dipadamkan apabila muncul negara Qin yang dipimpin oleh Sheikh Huangdi. Jadi Sheikh Huangdi ini telah berjaya menyatukan Cina menerusi militeri dan perluasan empayar dan menjalankan dasar tegas dalam soal bahasa, ekonomi, falsafah dan pentadbiran. Namun dinasti Qin wujud tidak lama dan berakhir dengan kemunculan dinasti Han pula selepas itu. Jadi seterusnya adalah zaman keagungan. Dinasti Han merupakan dinasti teragung dalam sejarah tamadun Cina. Jadi ini disebabkan dinasti Han dikagumi oleh masyarakat Cina sehingga menggelarkan diri mereka sebagai orang Han. Antara pencapaian agung dalam dinasti Han ini ialah bidang pentadbiran kerana mempunyai sistem pemerintahan yang cekap dan juga berkesan bagi seluruh wilayah. Keagungan ini tadi berakhir apabila berlaku pemberontakan secara dalaman. Keadaan ini telah membawa kepada zaman kekacauan dan perpecahan selama 350 tahun. Walaupun pada awalnya Cina dapat disatukan di bawah dinasti Qin Barat, namun perpaduan ini gagal bertahan lama disebabkan pemberontakan yang dilakukan oleh 8 orang putera Maharaja dan juga serangan oleh orang kasar. Kestabilan dan keamanan di Cina telah diganggu dan zaman ini telah berakhir bila dinasti Sui menyatukan Cina. Tapi zaman pemerintahan dinasti Sui ini adalah singkat disebabkan Maharaja Yang Ti yang menjalankan dasar penindasan ke atas rakyatnya dan juga timbul pemberontakan dalam negeri tersebut. Jadi disebabkan itu, dinasti Tang telah menggantikan dan berjaya membina keagungan kepada tamadun Cina.
pencapaian yang dicapai oleh dinasti Tang ni adalah sama dengan pencapaian yang dihasilkan oleh dinasti Han pada awal tadi. Jadi negara China disusun semula dengan pentadbiran yang teratur. Selain itu, ia juga telah mewujudkan sistem banci dan kerahan dipulihkan semula. Empayar Tang telah dibesarkan lagi sehingga melebihi keluasan empayar zaman Han. Jadi keistimewaan dinasti Tang adalah zaman keemasan dalam bidang kesusasteraan Cina. Jadi seterusnya adalah zaman peralihan. Zaman peralihan ini merupakan zaman pencerobohan orang Gaza ke atas Cina sehingga membawa kepada Cina diperintah oleh orang luar. Jadi dua pemerintahan asing yang muncul di negara Cina adalah pemimpin orang Mongol dan juga orang Manchu. Namun pada masa tersebut, orang Cina cuba membebaskan diri daripada penaklukan asing ini. Dengan itu, dinasti Ming telah muncul di tengah-tengah dua dinasti asing dan usaha untuk memulihkan kerajaan dalam keadaan ketenteraman. Walau bagaimanapun, akibat daripada kelalaian dan sikap yang tidak menjalankan interaksi positif, akhirnya tamadun Cina telah menghadapi ancaman dari kuasa barat pada abad ke-19. Seterusnya, kita beralih pula kepada zaman moden iaitu zaman terakhir. Zaman ini dilihat sebagai tahap pencerobohan kuasa asing di China. Ini disebabkan kerana sikap yang tidak berubah-ubah. Yang ini menyebabkan tamadun Cina hampir mengalami keruntuhan, namun nilai-nilai lama yang ada pada tamadun ini dan pengalaman para pemimpin Cina membuatkan tamadun ini kekal sehingga hari ini. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan ini dengan menerangkan mengenai konsep pertahanan dan juga peperangan. Jadi, yang pertama adalah konsep pertahanan. Pertahanan ini merupakan langkah-langkah serta tindakan yang diambil untuk menjamin keselamatan ataupun menjamin kepentingan tertentu. Jadi pertahanan ini meliputi aspek ketenteraan seperti melatih anggota tentera, kelengkapan senjata, membina kubu pertahanan dan sebagainya. Konsep pertahanan ini juga penting untuk membela golongan yang lemah, teraniaya ataupun dizalimi. Jadi ia juga penting untuk mempertahankan hak dan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan yang besar dari segi harta, masa, jiwa dan nyawa. Seterusnya adalah konsep bagi peperangan. Peperangan ini bermaksud konflik di antara kumpulan-kumpulan pesaing dengan menggunakan taktik kekerasan termasuk pemberontakan bersenjata dan juga perang saudara. Jadi peperangan ini adalah bersifat konflik yang terancang untuk mencapai objektif-objektif tertentu dan dikatakan bermula dengan munculnya manusia yang bertamadun. Jadi peperangan adalah satu fenomena sejagat yang menggariskan sejarah tamadun awal sejak Mesopotamia kuno dan juga Mesir sehingga masa kini. Peperangan ini juga berkait rapat dengan proses perubahan masyarakat manusia dan juga negara. Jadi kemajuan sosial, politik, ekonomi dan budaya suatu negara adalah dipengaruhi oleh peperangan disebabkan peperangan biasanya merupakan titik perubahan dalam sejarah tamadun dunia. Sekian sahaja perbincangan daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada saudara Haziq. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kehebatan peperangan dan pertahanan tamadun Cina. Okey, kehebatan peperangan dan pertahanan di tamadun Cina ni apabila raja dan golongan pembesar di tamadun Cina masing-masing dia mempunyai tentera masing-masing. Jadi tamadun ni dia ada dua kumpulan tentera iaitu tentera yang menggunakan kereta kuda dan juga tentera yang berjalan kaki. Hal ini kerana Raja Shang ni beranggapan bahawa peperangan ni merupakan kejadian yang boleh menguntungkan raja dan negara. Jadi kemenangan dalam peperangan ni menjadikan Raja Shang ni kaya dan berkuasa. Jadi tamadun Cina ni juga boleh mencapai kehebatan dalam peperangan dan pertahanan kerana apabila pembesar ni memainkan peranan dalam melindungi raja dan menyediakan tentera ketika berperang. Jadi para pembesar ni dia telah diikat dengan ikatan taat setia kepada raja apabila mereka ni perlu menyediakan hadiah berupa kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan juga binatang. Hal ini jelaslah bahawa menunjukkan tak hairanlah tamadun Cina ni dia mencapai kehebatan dalam peperangan dan pertahanan kerana raja dia orang ni sangat mementingkan ketenteraan tamadun ni sebab seperti yang kita tengok tadi, hadiah dari pembesar pun raja dia nak kereta kuda, senjata gangsa
yang merupakan alat-alat atau kemudahan lah untuk menjalankan peperangan. Okay, slide seterusnya. Okay, seterusnya, semasa pemerintahan Shi Huangdi, beliau ni dia telah mengarahkanlah askar-askar dia ni untuk mencari alat-alat perang dalam setiap rumah. Jadi semua alat itu telah dirampas dan telah dihantar ke ibu kota Siang yang dan dileburkan menjadi loceng besar dan patung besi. Jadi tujuan perbuatan pemerintahan Shi Huangdi tadi tu, dia berharap rakyat dia tu atau wakil lindungan dia tidak akan melancarkanlah pemberontakan terhadap kerajaan. Malah kerajaan pusat cuba untuk menetapkanlah satu sistem monopoli dalam kuasa tentera. Jadi semasa pemerintahan Shi Huangdi, tenaga buruh bagi tentera ni telah diperolehi daripada sistem kerahan dalam berbagai daerah yang dikatakan sebagai Chun. Jadi apabila kerajaan Chin ni hendak mengerahkan askar dia, beliau ni akan mengambil golongan pemimpin tentera dalam Chun tersebut. Jadi kerajaan pusat ni akan melantiklah pegawai sebagai pemimpin tentera bagi kempen peperangan tu. Okay, baiklah, seterusnya dari segi peperangan, Shi Huangdi ni dia telah menggunakanlah taktik orang Tartar. Okay, taktik orang Tartar ni merupakan taktik ganas lah dan menggunakan tentera yang berkuda, tentera yang menaiki kuda. Jadi beliau ni telah mengumpul penjahat yang dijadikan askar dan telah dihantar untuk berperang ke sempadan. Jadi Maharaja Shi Huangdi ni dia telah membinalah rangkaian jalan tentera dan terusan yang bertujuan untuk memudahkanlah pergerakan dan serangan semasa peperangan. Jadi slide seterusnya. Okay, baiklah, slide yang seterusnya pula ialah kehebatan peperangan. Kehebatan peperangan dan pertahanan tamadun Cina ni juga boleh dilihat apabila wujudnya lah falsafah perang Sun Tzu. Jadi Sun Tzu ni dia merupakan seorang ahli general, ahli strategi dan ahli falsafah Cina ketika zaman purba yang telah mengarang buku seni peperangan. Jadi Sun Tzu ni dia merupakan general tentera yang berkhidmat dengan Raja Helu dari Wu. Beliau ni dia telah menulis berkenaan dengan strategi peperangan dalam karyanya The Art of War. Jadi Maharaja Qin Shi Huang ni telah menganggaplah buku The Art of War ni banyak menyumbang kepada penyelesaian zaman negeri-negeri berperang. Okey, slide seterusnya. Okey, seterusnya ni karya The Art of War ni dia telah menjadi rujukan kepada pemimpin-pemimpin perang. Sebagai contoh, seni peperangan ni kemudiannya diperkenalkanlah kepada Jepun pada lebih kurang 760 Masihi dan telah menjadi popular dalam kalangan jeneral Jepun. Jadi penguasaan pengajarannya ni telah disanjung tinggi oleh samurai serta digalakkan kuat oleh daimyo dan shogun Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Jadi pemimpin Cina komunis Mao Zedong berkata seni peperangan tu membantu dia untuk mengalahkan Chiang Kai-shek dan Kuomintang pada 1949. Karya Art of War ni juga telah mempengaruhi penulisan Mao berkaitan tentang peperangan gerila dan juga kemudiannya mempengaruhi pemberontak komunis seluruh dunia. Jadi tentera darat dan marin Amerika Syarikat itulah juga telah menyenaraikan seni peperangan ni sebagai bahan bacaan buat anggota-anggota dia. General Norman dan General Colin Powell ni telah mengamalkanlah prinsip Sun Tzu dalam perdayaan, kecepatan dan serangan terhadap kelemahan musuh sewaktu perang Teluk pada 1990-an. Jadi seperti yang kita lihat ni jelaslah bahawa kehebatan peperangan dan pertahanan dekat tamadun Cina ni tidak dapat dinafikan lagi apabila wujudnya lah karya Art of War oleh Sun Tzu yang merupakan ahli jeneral tamadun Cina pada suatu ketika dahulu. Karya dia ni bukan sahaja telah membantu tamadun Cina dalam peperangan, malah ianya juga telah membantu pemimpin angkatan tentera negara lain ni untuk meminati seni peperangan dalam mengalahkan pihak lawan mereka. Hal ini jelas terbukti jika tamadun ini mempunyai kehebatan tentera kerana tamadun ini mempunyai salah seorang jeneral yang hebat dalam seni peperangan di mana karyanya ini telah menjadi panduan kepada negara-negara lain.
Namun pada masa kini, karya Art of War ni dia telah diaplikasikan dalam urusan perniagaan. Okay, slide yang seterusnya. Okay, baiklah seterusnya, kehebatan peperangan dan pertahanan tamadun Cina ni boleh dilihat apabila tamadun Cina ni dia sendiri terletak dekat kawasan yang tinggi dan dikelilingi dengan tembok pertahanan yang dikenali sebagai tembok besar Cina. Dan tembok besar Cina ni dia telah dibina oleh Maharaja Syekh Huangti yang berfungsi sebagai tanda persempadanan dan juga untuk menghalanglah daripada pencerobohan musuh, iaitu daripada serangan puak Mongol dan Turki. Okay, slide yang seterusnya. Okay, seterusnya ni, tembok ni telah dibina dari tahun 228 sebelum Masihi sehingga 210 sebelum Masihi yang merentasi bakau dan lembah. Jadi terdapat menara pengawal sebanyak 20,000 menara pengawal dan setiap satu menara ni ada pasukan tentera yang mengandungi 100 orang pengawal ujang yang menggunakan panah. Jadi alat-alat peperangan tamadun Cina ni adalah seperti panah, pedang, lembing dan juga perisai. Okay, semasa zaman Mongol ni juga, ketika Marco Polo datang ke China pada abad ke-13, China ni telah menggunakanlah serbuk letupan dalam peperangan dan tentera China ni telah mempelajari seni mempertahankan diri secara tradisional. Okay, dari sini kita boleh lihatlah betapa banyak bukti lah yang menunjukkan bahawa hebatnya peperangan dan juga pertahanan tamadun Cina. Okay, slide yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anis atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan menyambung bahagian saya pula, iaitu konsep penjelajahan dan penerokaan berasaskan kepada aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam tamadun Cina. Slide seterusnya. Baiklah, ini antara konsep penjelajahan dan penerokaan tamadun Cina yang diperolehi oleh saya. Jadi yang pertama, secara dasarnya seperti yang kita tahu, tamadun Cina ini merupakan sebuah tamadun yang menjalankan ketenteraan. Dan pada zaman awal, Raja Shang sentiasa berperang kerana beliau beranggapan perang sebagai kejadian yang menguntungkan raja dan negaranya. Okey, sebelum tu seperti yang kita tahu, di dalam tamadun Cina ini terbahagi juga kepada beberapa kerajaan yang terdiri pada dinasti-dinasti yang berlainan. Contohnya dinasti Qin, dinasti Shang dan sebagainya. Jadi dinasti-dinasti ini juga mempunyai konsep penjelajahan dan penerokaan yang berbeza juga. Seterusnya kita lihat yang kedua, kemenangan dalam peperangan menjadikannya kaya dan berkuasa, dan kadang-kala Raja Shang menawan musuhnya sebagai korban kepada dewanya. Kenapa beliau kata bila perang ni dia berjaya menawan satu ni dia jadi kaya? Sebab bila dia orang berjaya menawan satu tempat tu, maka apa yang ada kat situ menjadi hak milik mereka, dan tawanan yang dapat juga mereka pun boleh jadikan sebagai korban untuk dewanya. Seperti yang kita tahu, masyarakat terdahulu ni dia mempunyai kepercayaan yang masing-masing. Jadi seperti itulah antaranya kepercayaan mereka, iaitu menjadikan manusia sebagai korban untuk dewa mereka. Yang ketiga, tentera pada zaman Shang ni dia terdiri daripada tentera berjalan kaki dan berkereta kuda. Namun semasa pemerintahan kerajaan Qin, tentera mereka berperang menggunakan angkatan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki, dan bukan lagi dengan kereta kuda. Jadi tadi kita lihat kerajaan Shang, dia tentera dia ada menggunakan kereta berkuda. Jadi apabila zaman Qin, mereka tidak lagi menggunakan kereta kuda untuk perang, malahan mereka menggunakan angkatan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Baiklah, pada zaman awal pemerintahan Syekh Huangti, beliau telah mengarahkan askar mencari alat-alat perang di dalam setiap rumah, dan semua alat itu dirampas dan dihantar ke ibu kota Xiangyang dan dileburkan menjadi loceng besar dan patung besi. Jadi kenapa Syekh Huangti buat begitu? Dan antara sebab kenapa Syekh Huangti buat begitu adalah Syekh Huangti membuat perkara itu agar beliau ni berharap agar rakyatnya atau wakil lindungan tidak akan melancarkan pemberontakan terhadap kerajaannya. Malah kerajaan pusat cuba menetapkan satu sistem monopoli dalam kuasa tentera. Jadi bila
alat-alat perang ni dirampas oleh Syekh Huangti dan dileburkan. Jadi rakyat-rakyatnya dia tak ada alat nak, contohnya jika mereka nak memberontak dia orang tak ada alat nak berperang, nak memberontak Syekh Huangti tu. Jadi sebab itulah Syekh Huangti membuat perkara tersebut, iaitu meleburkan dan jadikan patung-patung besi dan sebagainya. Okey, baiklah, seterusnya kerajaan pusat juga melantik pegawai sebagai pemimpin tentera bagi kempen peperangan. Dan yang terakhir, dari segi taktik peperangan, Syekh Huangti berperang menggunakan taktik orang Tartar, iaitu taktik ganas dan menggunakan tentera berkuda. Tambahan pula, Syekh Huangti juga ni beliau juga telah mengumpulkan penjahat dan dijadikan askar dan dihantar berperang ke sempadan. Dan Syekh Huangti juga telah membina rangkaian jalan tentera dan terusan untuk memudahkan pergerakan dan serangan tentera-tenteranya. Jadi kita lihat kepada slide yang seterusnya, iaitu pertahanan tamadun Cina. Yang pertamanya, bagi mempertahankan negerinya dari ancaman luar, terutamanya orang Tartar atau orang Mongol, Syekh Huangti ni telah membina tembok yang dikenali sebagai tembok besar negeri Cina. Dan pada hari ini tembok itu masih teguh berdiri dan telah diisytiharkan sebagai warisan sejarah dunia. Untuk makluman, tembok ini dibina dari tahun 228 sebelum Masihi hingga 210 sebelum Masihi, yang merentasi Bukit Bukau dan lembah. Dan panjang tembok besar Cina ini ialah 2,250 batu dengan ketinggian 15 kaki atau hingga 20 kaki. Dan tembok ini dibina lengkap dengan menara pengawal. Terdapat sebanyak 20,000 menara pengawal di tembok besar Cina ini, dan setiap satunya ditempatkan sepasukan tentera yang mengelilingi 100 orang. Jadi kita boleh bayangkan betapa kuatnya pertahanan tamadun Cina dengan adanya tembok besar Cina ini. Jadi mereka ni mengawal dengan menggunakan panah. Di samping, sebab apa mereka mengawal? Sebab mereka dia ada kawasan yang tinggi. Jadi bila ada tentera datang, maka dengan mudah mereka menumpaskan tentera musuh mereka tersebut. Di samping menara pengawal yang besar tadi, terdapat juga menara pengawal yang lebih kecil sebanyak 10,000 buah. Dan alat-alat peperangan yang digunakan di China ialah panah, pedang lembing dan perisai. Jadi kita dapat lihat bahawa pertahanan tamadun China ni sememangnya sangat kuat disebabkan adanya tembok besar ini. Jadi saya rasa itu saja tentang konsep penjelajahan dan penerokaan tamadun China ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan saya sebentar lagi yang seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pula tentang penerokaan dan penjelajahan tamadun Cina. Jadi kita terus saja kepada slide yang seterusnya. Jadi iaitu kita lihat dulu pada pengenalan tentang apa yang saya nak bentangkan ini. Jadi tamadun Cina kira-kira bermula pada tahun 1700 sebelum Masihi. Namun Cina mengambil masa kira-kira 1,000 tahun untuk menjalin hubungan tetap dengan tamadun Asia Barat dan Asia Selatan. Jadi kenapa Cina memerlukan kira-kira 1,000 tahun untuk menjalin hubungan dengan tamadun lain ni? Jadi saya akan kupaskan kenapa tamadun Cina mengambil masa yang lama sekali untuk menjalin hubungan dengan tamadun lain. Jadi yang kedua, pada tahun 138 sebelum Masihi, Chang Qian telah diutus ke Asia Tengah oleh Maharaja Han Wuti untuk cuba membuat perjanjian dengan penduduk di sepadan barat Cina bagi menentang Puak Hun yang menceroboh. Dan dalam tempoh 12 tahun beliau ni mengembara, 10 tahun beliau ni telah dijadikan sebagai tawanan orang Hun. Dan selepas ini beliau berjaya melepaskan diri, beliau cuba kembali ke China, ke Maharaja beliau. Namun beliau kembali ditawan semula. Dan walau bagaimanapun, akhirnya Chang Qian ini berjaya juga kembali ke China dengan 2 orang sahaja daripada 100 orang yang mengikutinya yang pada awalnya. Dan misi beliau gagal, tetapi sebenarnya beliau berjaya membawa balik berita tentang peluang perdagangan dengan Asia Barat. Dan hasilnya tidak lama kemudian, kira-kira pada tahun 100
sebelum Masihi. Jalan perdagangan baru dibuka untuk membawa barangan seperti rempah ratus, batu permata, mutiara, sutera, kulit penyu melintasi Gurun Gobi dan gunung ganang tinggi di Asia Tengah ke Timur Tengah dan Eropah. Dan mereka mengembara melalui Asia ke Antioch dan kemudian menaiki kapal ke Rom. Terdapat beberapa batang jalan yang secara amnya dikenali sebagai jalan sutera, iaitu laluan perdagangan antara China dan Barat. Seterusnya, kita lihat pula kepada slide yang seterusnya yang akan menceritakan tentang sejarah penerokaan atau pengembaraan orang Cina ni pada zaman tamadun Cina ini dia pergi kepada beberapa buah negara. Dan yang pertama sekali yang akan saya bincangkan iaitu sejarah pengembaraan ke India. Dan yang pertamanya, pengembara yang termasyhur ialah Huansang, iaitu kira-kira pada tahun 596 hingga 664 Masihi. Beliau ni mengembara selama 16 tahun bermula pada tahun 629 sebelum Masihi tanpa menghiraukan larangan maharaja atas tujuan mendalami bidang agama. Seperti yang kita tahu, tamadun Cina ini, maharaja di tamadun ini sangat melarang orang-orang rakyatnya untuk pergi mengembara keluar Cina. Kerana apa? Kerana maharaja menganggap di luar Cina terlalu berbahaya dan orang di luar Cina pun tidak dapat masuk ke dalam tamadun Cina ini. Jadi sebenarnya ramai pengembara Cina yang awal ke Asia Tengah dan Selatan adalah penganut agama Buddha yang sedang mencari pengetahuan agama di dalam dan di sekitar India Utara, iaitu tempat asalnya agama Buddha. Jadi pengembara seperti yang saya katakan tadi iaitu Huansang ni dia lebih keluar mengembara lebih kepada untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, terutamanya agama Buddha. Sebab kita tahu India memang famous dengan agama Buddha. Jadi yang kedua, beliau merentasi seterusnya yang ketiga, beliau belajar selama 2 tahun di India. Dan apabila beliau belajar di India ni, beliau telah melawat perpustakaan di biara yang terdapat di lembah sungai Ganges. Dan beliau juga telah melawat Allahabad dan di situ beliau ditangkap Lanun, tetapi beliau berjaya melepaskan diri. Seterusnya, bila beliau saja berjaya melepaskan diri dan dalam perjalanan pulang ke China, beliau ni terpaksa meredah pelbagai bahaya dan selepas meninggalkan China selama 16 tahun, akhirnya beliau ni berjaya tiba di Chang'an dengan membawa 700 buah buku agama, patung dan peninggalan Buddha. Ekspedisi pengembaraan beliau ni dianggap sangat penting hingga kan hukuman ke atasnya telah ditarik balik, malah beliau dihujani penghormatan termasuk dari maharaja. Ini merupakan perkara yang agak luar biasa kerana pengembaraan di luar sepadan Cina tidak digalakkan manakala bangsa asing tidak dibenarkan masuk. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, iaitu mengapa tamadun Cina ini sangat susah untuk diketahui orang ramai dan orang luar tidak dapat mengerti tamadun Cina ini kerana maharaja di tamadun itu sendiri melarang rakyat-rakyatnya keluar dan melarang orang luar untuk masuk ke dalam tamadun mereka. Jadi perkara ini menyebabkan tamadun Cina ini lambat untuk para pengkaji sejarah mengetahui tentang kemasyhuran tamadun Cina. Tamadun Cina ini dia tidak dikenali ramai sehinggalah datangnya seorang pengembara dari barat iaitu bernama Marco Polo pada abad ke-13. Dengan datangnya Marco Polo ini barulah tamadun Cina ini disebarluaskan oleh beliau tentang bagaimana kemegahan, bagaimana kemajuan dan bagaimana kegemilangannya tamadun Cina. Selepas kehadiran beliau, barulah orang luar Cina ini mengetahui tentang kehebatan tamadun Cina. Sekiranya Marco Polo ini tidak datang, maka saya rasa tamadun Cina ini masih kekal misteri sehingga sekarang. Ataupun masih kekal misteri lah. Jadi seterusnya kita lihat pula kepada sejarah pengembaraan tamadun Cina ke Afrika Timur. Saudagar Cina telah sampai ke Zanzibar
iaitu salah sebuah pelabuhan perdagangan yang kaya di pantai Afrika Timur, iaitu tempat pedagang Arab menetap dan menyebarkan agama Islam. Dan Madagaskar menjelang tahun 1180 hingga 1180-an. Pada ketika itu mereka sebenarnya telah pun melawat Timur Tengah melalui jalan laut sejak tahun 360 Masihi lagi. Dan yang kedua, sebenarnya orang Cina hanya dibenarkan keluar dari negara Cina dalam tahun-tahun tertentu sahaja, iaitu ini yang terkandung dalam sejarah Cina. Dan salah satu zaman yang telah membenarkan orang-orang ni keluar pada Cina ialah pada masa Cina di bawah pemerintahan Maharaja Cheng Su pada awal dinasti Ming, iaitu kira-kira pada tahun 1368 hingga 1644 sebelum Masihi. Maharaja ini telah menugaskan seorang pembesar Islam yang bernama Laksamana Cheng Ho untuk mengetuai seangkatan armada besar yang telah melancarkan satu siri 7 pelayaran penjelajahan yang bermula pada tahun 1405 hingga tahun 1433, dan akhirnya mereka telah sampai di Afrika pada tahun 1415. Sebelum itu, seperti yang tahu, Laksamana Cheng Ho ini juga telah sampai ke Melaka. Beliau telah sampai ke Melaka untuk menjalankan kegiatan perdagangan dan juga telah menjumpa Sultan. Seperti yang tahu, kisah Puteri Hang Lipu dan sebagainya atas kehadiran Laksamana Cheng Ho ini. Jadi ini menunjukkan bahawa tamadun Cina telah mengembara ke seluruh dunia sebenarnya. Dan seterusnya kita lihat pula sejarah serangan ke atas tamadun Cina. Jadi kegemilangan yang dikecapi tamadun Cina ini akhirnya telah berjaya diserang. Jadi kita akan lihat apakah serangan yang dilakukan ke atas tamadun Cina ini. Jadi pada awal abad ke-13, puak Mongol iaitu tentera Mongol bersatu di bawah pimpinan Genghis Khan. Seperti yang tahu, Panglima Agung tentera Mongol pada tahun 1167 hingga 1227. Dan mereka ini di bawah pimpinan Genghis Khan ini, tentera Mongol telah menceroboh Cina dari utara Asia. Dan menjelang tahun 1241, Genghis Khan dan tenteranya berjaya mewujudkan empayanya berentang hingga ke sepadan Eropah. Maknanya tamadun Cina telah ditawan dan dijatuhkan oleh pimpinan Genghis Khan. Dan pada tahun 1368 sebelum Masihi, pemberontakan orang Cina terhadap pemerintahan Mongol telah berlaku. Dan akibatnya kerajaan Mongol telah jatuh di Cina, dan itu telah membuka lembaran baru dalam sejarah Cina apabila Cina menjalankan dasar menutup pintunya kepada pelawat-pelawat Eropah. Kenapa mereka menjalankan dasar ini? Kerana mereka tidak lagi mahu percaya dengan sebarang anasir-anasir luar seperti yang untuk mengelakkan perkara yang sama berulang lagi kepada negara mereka. Jadi itu sahaja saya rasa pembintangan dari saya. Seterusnya saya menyerahkan pembintangan kepada saudari Anis. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bukti pandangan tokoh pengemara tamadun Cina. Okey, slide seterusnya. Okey, tokoh pengemara yang pertama ialah Laksamana Cheng Ho. Okey, Laksamana Cheng Ho ni dia merupakan tokoh pelayaran semasa pemerintahan dinasti Ming. Beliau ni juga telah beragama Islam dan sangat setia dalam berkhidmat. Okey, pada ketika itu, negara Cina ni telah melancarkanlah 7 ekspedisi pelayaran secara besar-besaran antara tahun 1405 hingga 1433 Masihi. Okey, negara Cina ni telah mengamal konsep dasar buka pintu dan beliau ni telah mengetuai ekspedisi pelayaran yang disertai oleh 63 buah perdagangan pada tahun 1414 Masihi. Okey, slide yang seterusnya. Okey, seterusnya pada ketika itu matlamat Cheng Ho ni matlamat Cheng Ho untuk berlayar ni adalah untuk menunjukkanlah kekuasaan dinasti Ming ke seluruh dunia. Beliau ni juga ingin menjalankanlah diplomatik untuk mengelakkan tamadun Cina ni menjalankan peperangan. Jadi melalui penggambaran ini sudah teranglah bahawa Cheng Ho ni telah melaksanakan misi persahabatan, perdamaian dan juga penghormatan dinasti Cina kepada negara atau kerajaan lain. Okey, slide yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah destinasi ekspedisi Cheng Ho pula. Okey, pada tahun 1405 Masihi, beliau ni telah memimpinlah ekspedisi ke Asia Tenggara, khususnya ke Sumatera, Jawa, Thailand, Tanah Melayu dan juga Borneo.
Okey, beliau ni telah melawat Melaka pada tahun 1409 dan 1411 dan menyampaikanlah hadiah berupa cap muhor, persalinan, payung kuning dan juga kain sutera kepada Sultan Melaka iaitu Parameswara. Beliau juga ni pernah berlayar ke India, Sri Lanka dan juga Kepulauan Maldives, Teluk Parsi, Tanah Arab dan pantai timur Afrika. Beliau pernah ke Jeddah, Hormuz dan pantai Somalia untuk menjual barang-barang seperti tembikar dan sutera-sutera, membeli barang-barang seperti gading gajah dan tanduk badak dari pedagang-pedagang Arab. Okey, slide yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang sumbangan Cheng Ho. Okey, sumbangan Cheng Ho yang pertama ialah Ming China ni telah menggantikan tentera Arab dan India sebagai perdagangan. Okay, kebangkitan Cheng Ho dalam kuasa besar maritim ni telah mengubahlah lanskap politik dan agama Kepulauan Asia Tenggara. Okay, yang ketiga, sumbangan yang ketiga pula berlakunya pertukaran kesenian seperti mimbar iaitu hasil ukiran kebudayaan Cina dalam sejarah Islam, pagoda iaitu candi Liu Rong Guangzhou dan ukiran pintu gerbang Cina iaitu pintu kayu gaya Cina dan kota benteng gaya Cina. Okay, slide seterusnya. Okey, selepas pelayaran Cheng Ho, sumbangan yang seterusnya pula ialah selepas pelayaran Cheng Ho ni, peratus Cina ni telah meningkat. Jadi Cina ni telah menerima dah 76 utusan penghormatan dari Asia Tenggara dan 1,200 utusan untuk membayar upeti kepada Istana Ming. Okey, sumbangan yang seterusnya yang terakhir ialah sumbangan dalam penciptaan teknologi termaju yang telah dihasilkanlah pada kurun ke-15 iaitu kompas batu penimbang plumbum dan alat untuk pemerhati dengan tepat lokasi arah kapal. Contohnya peta navigasi Cheng Ho yang luas telah diakui sebagai pengetahuan navigasi yang menyeluruh. Okey, ini menunjukkanlah sebagai bukti teknologi navigasi angkatan terbaik. Okey, berikut merupakan contohlah gambar navigasi Cheng Ho tu. Okay, jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada pengembaraan Cheng Ho ni, Laksmana Cheng Ho ni dia merupakan ahli pelayaran yang memberi sumbangan besar dalam bidang pelayaran Cina. Jadi beliau ni telah memainkan peranan dalam menjadikan China ni sebagai kuasa kelautan yang unggul pada abad ke-15. Okay, melalui pengembaraan beliau ni juga, beliau ni telah mengukuhkan lagi lah perhubungan persahabatan antara negara China dengan negara Asia Tenggara, Lautan India, benua Arab dan Afrika Timur. Okay, pengembaraan beliau ni dapat membuktikanlah bahawa kekuatan negara China ni serta mewujudkan lagi perdamaian antara satu sama lain. Okay, slide yang seterusnya. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang I Ching. Seterusnya. Okay, pertama sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan I Ching. Okay, I Ching ni dia merupakan seorang rahib Buddha yang telah dilahirkan pada tahun 635 Masihi di Fanyang. Okey, beliau ni telah menerima pendidikan daripada dua orang guru terkenal iaitu San Yu dan Hui Shi dan berminat untuk mengembara ke India sejak kecil untuk mendalami ilmu Buddha. Okey, slide yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang pengembaraan I Ching. Okey, beliau ni telah memudahkanlah pengembaraan ke India dengan menaiki sebuah kapal Parsi pada tahun 671 Masihi. Okay, dalam perjalanan beliau ni, dia telah singgah dekat Fuxie iaitu Srivijaya, Maloye iaitu Melayu, Kacai iaitu Kedah dan Lo Jengpo. Jadi beliau ni telah mendarat dekat Tamralipti yang terletak dekat pantai timur India pada tahun 673 Masihi. Jadi selepas menuntut ilmu dekat Nalanda, beliau ni telah kembali ke China pada tahun 605 Masihi. Dan beliau ni telah singgah dekat Srivijaya dan menetap selama 4 tahun di situ. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan tentang menulis catatan sejarah. Okey, I Ching ni dia suka untuk menulis catatan sejarah. Okey, beliau ni telah menulis catatan sejarah tentang Srivijaya, Kerajaan Kedah Tua dan Jambi. Beliau juga telah merekodkanlah pengalamannya itu dalam dua buah buku iaitu Nan Hai Chi Kue dan Tatang Siu yang mengandungi maklumat tentang Srivijaya dan tempat-tempat lain yang dilawati oleh I Ching. Okey, slide yang seterusnya. Okay, seterusnya ialah sumbangan. Saya akan menerangkan tentang sumbangan I Ching. Okay, beliau ni telah berlayar dari China ke India pada tahun 671 Masihi. Jadi sebelum tiba dekat India ni, beliau ni pernah singgah dekat Kacha, Foshe dan juga Lo Jengpo. Dan beliau ni pernah singgah dekat Srivijaya yang terkenal untuk mempelajari tentang bahasa Sanskrit yang selepas melanjutkanlah pelajaran dia dekat Universiti Nalanda dekat India.
Semasa dekat Sriwijaya ni juga, beliau ni telah menjalankanlah kerja penterjemahan kitab-kitab suci agama Buddha daripada bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Cina. Daya usaha beliau ni telah membolehkan beliau berjaya untuk mengumpul lebih kurang 500,000 sloka Tripitaka dekat India. Jadi catatan pengalaman dia terlihat dalam buku dia yang berjudul Tatang Siyu Kufa Kau Seng Chu dan Nan Hai Chi Kue Nai Fan Chuan. Slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang tokoh pengembara Marco Polo. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan Marco Polo ni lah. Marco Polo ni dia merupakan seorang pedagang dan pengembara yang berasal daripada Venice, Itali. Beliau ni juga telah berasal daripada keluarga Polo yang terkenal kerana penglibatan dalam bidang perdagangan dekat Timur Tengah. Marco Polo ni dia telah memulakanlah ekspedisi pertama dengan menyertai bapanya Niccolo Polo dan bapa saudaranya Mafio Polo ke China pada tahun 1271 Masihi. Dan beliau ni telah menyertai aktiviti penerokaan dan penjelajahan selama 24 tahun. Slide yang seterusnya. Marco Polo ni dia telah bekerja dekat mahkamah Kublai Khan dan Kublai Khan ni dia kagum dengan polo. Dia juga telah berkhidmat dekat banyak jawatan tinggi dekat bawah Maharaja Cina, iaitu berkhidmat sebagai wakil, duta besar dan juga gubernur di salah satu wilayah Cina. Dia juga telah mengumpulkan kekayaan, permata dan khazanah yang besar dekat rumah dan membawa kisah menarik daripada Venice tentang cara hidup Cina. Slide yang seterusnya. Seterusnya beliau ni juga banyak menulislah tentang kemajuan peradaban timur. Marco Polo ni dia telah berpeluang untuk melihat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Cina. Dia telah mencatatkannya dalam buku The Travels of Marco Polo. Antara kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Cina ialah penggunaan wang kertas, pencetakan blok, penggunaan asbestos, peleburan arang batu dan juga pembangunan bandar-bandar besar. Jadi orang Cina ni telah menghasilkanlah serbuk letupan, mencetak buku dan juga dengan menggunakan blok kayu berukir. Maklumat tentang kemajuan peradaban Cina ni telah mempengaruhilah masyarakat Eropah khususnya dalam bidang ekonomi. Marco Polo ni juga telah melaporkan bahawa Cina ni telah menggunakan serbuk letupan dalam peperangan. Slide yang seterusnya. Selain itu, beliau ni juga telah meminatilah untuk menulis kitab-kitab pengembaraan. Beliau ni telah menulis sebuah buku yang berjudul tentang The Travels of Marco Polo ketika berada dalam tahanan dekat Genoa. Buku ini dia telah diterjemahkanlah dalam bahasa Latin, Sepanyol dan Inggeris. Buku ini telah menjadi sumber rujukan bagi para pengembara Eropah, khususnya dari negara Portugal dan Sepanyol untuk melakukan ekspedisi menjelajah dekat luar negara. Maklumat yang terkandung dalam buku ini mendorong pelayar-pelayar Eropah ni seperti Christopher Columbus untuk mencari jalan laut ke timur. Membalik Kristian ni seperti Friar Odoric dan John Monte Cornbull tertarik untuk pergi ke China selepas membaca buku yang ditulis oleh Marco Polo. Slide yang seterusnya. Beliau ni juga telah memberikan sumbangan dalam geografi. Maklumat tentang ilmu geografi yang terdapat dalam buku beliau ni telah membantu pelayar-pelayar Eropah ni untuk melancarkanlah ekspedisi dan menghasilkan peta dunia yang lebih tepat daripada peta yang dihasilkan oleh Ptolemai pada abad pertama Masihi. Slide yang seterusnya. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada tokoh pengembara Marco Polo ni ialah Marco Polo ni dia telah memberikanlah sumbangan besar dalam mendedahkanlah kekayaan peradaban timur kepada masyarakat Eropah. Kejayaan Marco Polo ni telah memberi inspirasi kepada pelayar-pelayar Eropah untuk melancarkanlah ekspedisi penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15 dan ke-16 Masihi. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang lain. Secara kesimpulannya, kehebatan peperangan dan pertahanan tamadun Cina dalam melaksanakan penjelajahan dan juga penerokaan telah membawa sumbangan yang besar dalam pembentukan tamadun Cina sendiri. Jadi, ia dapat dibuktikan seperti perbincangan kami tadi dan juga kita dapat tengok tamadun Cina sendiri telah kekal sehingga ke hari ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.